Nampak cikgu. Nampak? Okay, so untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tajuk cabaran perniagaan. Okay, untuk cabaran perniagaan, objektif ialah menerangkan perkembangan perniagaan masa kini dan cabaran-cabaran termasuk perubahan faktor persekitaran. Okay, kita tengok apa yang berlaku dalam persekitaran kita dan apa yang perniagaan-perniagaan yang mungkin akan menyebabkan cabaran kepada perniagaan itu. Okey, kita tengok dulu apa yang dikatakan cabaran perniagaan. Okay, cabaran perniagaan ialah perubahan yang berlaku dalam persekitaran perniagaan yang menyebabkan berlakunya perubahan. Okay, katakan kalau dulu ekonomi kita bagus, sektor-sektor perniagaan tu semua boleh beroperasi terus, tapi mungkin kini dia ada kurang sikit berlakunya perubahan. Tak semua sektor yang boleh beroperasi, tak semua perniagaan yang boleh menjalankan perniagaan dia. Itu cabaran yang berlaku mengikut perubahan semasa yang berlaku sekarang ni. Itu dinamakan, bab yang satu ni dinamakan perniagaan dan persekitaran. Kena tengok apa yang berlaku di sekeliling awak. Itu dia boleh didikkan yang berlaku sebab setiap tahun tak sama perubahan-perubahan yang berlaku. So itu dah cabaran-cabarannya. Ini di antara cabaran-cabaran perniagaan dia, itu globalisasi, tenaga kerja, pekerjaan jarak jauh dan perkembangan teknologi. Ada lagi cabaran-cabaran lain. Tu ni saya ambil sikit je untuk dia punya cabaran perniagaan. Okay, kita tengok yang pertama, globalisasi. Okay, orang selalu cakap globalisasi. Apakah itu globalisasi? Okay, ada juga orang cakap globalisasi ni goblok. Ada siapa yang tahu goblok tu apa? Goblok bodoh cikgu. Pandai pun. Sebab ada orang cakap, cikgu, globalisasi tu goblok tu. Saya kata bukan goblok tu bodoh. Globalisasi tu ialah dunia tanpa sempadan. Maksudnya kita boleh buat perniagaan tu merentasi ke negara-negara luas lain pasaran tempatan. Kita boleh pergi ke mana-mana saja selantera dunia untuk menjalankan perniagaan. Itu dinamakan globalisasi. Globe tu bulat, mana-mana pusing-pusing, pergilah ke mana yang kita nak. Boleh buat perniagaan. So, globalisasi ini melibatkan persaingan yang sangat dari segi kualiti, harga dan perkhidmatan. Sebab kita bila kita dah keluar daripada sempadan negara kita, so dia akan ada persaingan yang lagi sengit sebab kita tak tahu apa yang berlaku dekat luar. Macam mana kualiti produk yang dekat luar tu compare dengan negara kita. Ni yang berlaku dalam globalisasi cabarannya. Kita kena pastikan kalau kita keluar daripada negara kita kena jaga kualiti produk tu. Harga dia dan dia punya perkhidmatan. Kalau kita hantar dekat luar, lepas tu dia punya supply produk susah, kualiti jatuh, tu maksudnya produk kita susah mendapat tempat di negara lain. So nak jual produk tu kena tengok juga kat mana nak jual, pesaing dia banyak ke, mampu tak kita nak hantar pasaran kita keluar, tu kena tengok. Tu yang dinamakan kat globalisasi ni. Okay, setiap organisasi perniagaan akan berusaha untuk menandingi pesaing mereka untuk menjadi pesaing pasaran. Dia akan berebut lah sebab dekat globalisasi tu semua orang nak bersaing. Sebab kita buat perniagaan bukan negara kita je, negara luar. Tu sebab tu kita kena ada persaingan yang sengit. Tapi persaingan tu satu yang sihat lah. Sebab dia memudahkan kita untuk lebih berani untuk menjalankan perniagaan tu. Kalau kita tak berani, sebagai seorang usahawan, sendiri-sendiri dah berani menanggung risiko. So kalau kita berani, so kita akan terus bersaing lah dengan pesaing-pesaing dunia. Baru boleh meningkatkan kita punya produk.
Ini contohnya perpindahan pekerja dari satu negara ke satu negara lain menyebabkan organisasi perlu peka dengan adat, budaya dan sensitiviti mereka. Okay, maksudnya bila kita buat perniagaan kita dekat luar negara, kita dah sama ada kita nak bawa pekerja kita, pekerja dari negara kita ataupun kita nak ambil pekerja tempatan dekat negara kita buat perniagaan. So kalau kita ambil pekerja tempatan yang ada kat sana, so mudahlah sebab dia menggunakan tenaga tempatan. Jadi kita tak perlu nak buat pemindahan pekerja. Tapi kalau kita rasa macam kita tak biasa dengan budaya dekat sana, kita lebih selesa dengan kita punya pekerja-pekerja, kita bawa lah sekali. Tapi pekerja kita kenalah perlu tahu adat, budaya dan sensitiviti yang dekat negara yang kita nak buat perniagaan tu. Kalau kita tak tahu adat, so kita main redah je, cabaran berlaku. Bergaduh lah. Sebab dia ada masalah yang berlaku kalau dalam perniagaan tu, dalam organisasi tu sendiri pun ada masalah. Dia kalau ada dua pekerja tempatan dengan pekerja luar. So bila dia ada berlainan bangsa tu, dia ada masalah tak tahu adat dia satu. Bahasa dia nak bertutur pun susah. So dia akan jadi macam ayam mengitik. Seorang cakap bahasa itik, seorang cakap bahasa ayam. So tak faham lah. So nanti dia akan rasa tidak selesa untuk teruskan dia punya dalam satu syarikat tu untuk bekerja bersama-sama. Tu dia punya cabaran. So kalau kita nak buat perniagaan dekat luar selatan dunia, so kita kena pastikan kita nak ambil pekerja kita ataupun kita nak kekalkan pekerja kat sana. Kalau kita kekalkan pekerja kat sana, mungkin kita boleh bayar gaji murah sikit sebab dia memang orang sana. Kita tengok range harga lah. Jadi kalau harga murah, ada untung lebih sikit lah. Dan orang sana, orang tempatan lebih faham dia punya adat lah. Cumanya kita yang tak selesa kena menggunakan tenaga kerja luar. Mungkin cara kita nak berkomunikasi, mungkin kita tak faham adat dia, kita lebih selesa dengan kita punya pekerja sendiri. Itulah dia punya cabaran yang berlaku dalam globalisasi. So ada soalan-soalan nak tanya? Jangan tidur sudah. Ada soalan untuk globalisasi? Ni sikit je, lepas tu nanti boleh tidur. So benda juga ni sebenarnya dalam syarikat. Dalam syarikat kita tak boleh guna buruh kanak-kanak dan kita juga dalam syarikat ada juga pekerja golongan kelainan upaya, OKU. Okay, so OKU ni kita tak boleh cakap kita tak benarkan dia bekerja. Okay, bila kita kata dia tak boleh bekerja, so macam mana dia nak cara hidup dia? So dia pun perlu bekerja. So bila orang kelainan upaya ni nak bekerja, dia mungkin kerja dia yang ringan-ringan lah, yang mengikut kepada dia punya keupayaan dia. Tapi kita perlu menjalankan tanggungjawab social corporate ni pekerja lah. Dua-dua ni pekerja. Okay, kalau OKU ni, kalau dalam syarikat tu dia perlu sediakan tandas yang sesuai untuk pekerja OKU ni. Okay, bila laluan tu biasanya kita ada lift, tangga ke. So dia ada satu tangga special untuk pekerja OKU ni. Kalau dia guna kursi roda ke. So yang sesuai untuk dia punya perjalanan ke tempat-tempat kerja dekat syarikat tu. So dia kena, itu dia makan tanggungjawab sosial korporat ni kepada pekerja. Dia kena menjaga kebajikan pekerja. Kalau kata tak boleh guna buruh kanak-kanak, jangan guna. Cari yang bukan yang kanak-kanak. So dia kalau 16 tahun tu, tapi kalau dia sekolah sebenarnya memang tidak dibenarkan untuk bekerja. Tapi ada di antara pelajar-pelajar memang tak boleh nak buat apa, dia memang kena bantu keluarga dan dia terpaksa juga bekerja. So dia bekerja sambil belajar. So bagikan masa lah, terpaksa buat macam tu lah. Dan kalau ni memang kita kena kasih
kemudian kondusif kepada golongan OKUnis supaya memudahkan dia perjalanan dia ke dalam kawasan syarikat yang dia bekerja. Dia bekerja dengan cara kondusif. Sebab dia pun nak cari sumber pendapatan juga. Okey, kalau dengan masyarakat, biasanya untuk CSR pada masyarakat, perniagaan tu biasanya dia akan buat dia mahasiswa. Maksudnya dia memang biasa berikan beasiswa kepada masyarakat tempatan. Sebab perniagaan ni biasanya dia akan beroperasi di kawasan-kawasan penempatan. Dan jadi dia dah ada hubungan baik dengan masyarakat di situ. So dia akan nak membantu masyarakat tu, dia akan offer beasiswa kepada ahli keluarga masyarakat yang memerlukan. Dan memang ada potensi untuk melanjutkan pelajaran. So dia akan inform kepada keluarga tersebut. Dia kasih beasiswa, nanti dia habis belajar, boleh je bekerja di syarikat dia. Kadang dia offer macam tu. Tu untuk membantu masyarakat. Salah satunya lah yang biasa orang buat. Selain tu dia pun boleh buat satu program untuk membantu masyarakat setempat yang di kawasan perniagaan dia. Contohnya macam buat gotong royong. Tu pun salah satu daripada tanggungjawab sosial korporat. Okay, so itu je cabaran perniagaan. Dia ada lagi macam perbankan Islam. Okay, so apa beza perbankan Islam dengan perbankan biasa? So kita akan panggil satu konvensional, satu lagi perbankan Islam. So apa beza antara bank Islam dengan bank biasa? Bank dagangan biasa. Ada beza lah? Ada. Apa bezanya? Apa bezanya? Gadaian. Gadaian? Eh. Gadaian nak pergi je Alanu ke apa? Okay. Apa kata nama? Gadaian memang ada sistem gadaian. Tapi gadai tu nak pergi ke Alanu buat pajak gadai. Yang konsep yang senang kita tengok. Okay. Antara bank Islam dengan Maybank, apa bezanya? Cukai kot cikgu. Cukai? Kadar bunga kot. Kadar bunga? Yang Islam Faedah. patuh syariah. Islam patuh syariah. Kalau yang bank biasa? Yang tak ada Islamik. Tak patuh syariah. Dia ikut dia punya ni lah. Dia punya apa? Dia ikut syarikat tu lah. Kadar faedah. Kadar faedah. Malah bunga memang kadar faedah pun. Dua-dua satu ikut. Kiraan dia. Kadar faedah setiap bank semua sama. Bank Islam ke bank biasa tu sama. Cuma dia punya kadar faedah ada yang tinggi dan rendah sebab dia bukan state. Dia tak tetapkan kadar faedah untuk setiap bank. Okay, tapi kalau bank Islam tu dia lebih kepada Islamik. Dia memang patuh syariah. Dia akan semua lebih kepada ke arah Islam dah. Maksudnya dia tak adalah ambil kadar bunga yang berlebihan. Tak adalah menjalankan biasanya kan orang kata bank konvensional. Kalau macam bank lain tu kita panggil bank konvensional. So tak adalah kata riba. Kalau bank tu dia ada riba dia kata sebab tak patuh syariah. Orang cakap tu ada beza kat situ. So cabaran dia ni lah orang tak suka nak pergi ke bank-bank biasa sebab dia kata tu nanti banyak riba dia kata. Dia punya faedah-faedah tu dia lebih kepada bank Islam cakap tu Islamik. Dia patuh syariah tu dia lebih kepada Islam. Sebab kita tengok sekarang ni kalau kita tengok orang yang bukan Islam boleh tak dia buat pelaburan ataupun dia buka bank dekat bank Islam yang bukan Islam? Boleh tak? Boleh kot. Ha? Boleh kot. Tak. Boleh ke tak?
Tak boleh. Tak boleh? Kenapa? Tak tahu. Sebab dia bukan Islam kot. Boleh lah. Kalau orang bukan Islam, boleh tak dia buka akaun tabung haji? Kalau orang bukan Islam, boleh tak dia buka akaun tabung haji? Boleh. Oh, tak boleh. Tak boleh. Tak kot. Tak kod, okay. Tabung haji tak boleh kod. Kalau bank Islam, boleh tak? Boleh. Dia ada beza tak antara tabung haji dengan bank Islam? Tabung haji ni macam Berbeza right? Itu tabung pergi haji haji. macam nak pergi haji. Kalau bank Islam lah bank. Ha, Simpan duit. so dia ada dia punya pelaburan dia sendiri untuk tabung haji dengan bank Islam. Kalau tabung haji mungkin orang yang bukan Islam tak boleh nak buat pelaburan sebab dia punya main dia adalah untuk pastikan bahawa kalau nak pergi haji dah ada tabung haji. So terluca direct. So kalau orang bukan Islam boleh pergi haji. Tak boleh kan? Oh, tengok berita ke si Jamal ni? tak boleh ke. So tabung haji memang tak boleh untuk orang bukan Islam sebab dia main dia ke menunaikan haji. Tapi bank Islam boleh. Kalau bukan Islam nak buka akaun dekat bank Islam boleh. Sebab dia nak yang patuh syariah, dia boleh buka akaun dekat bank Islam. Sebab bank Islam dia tak kata bank Islam ni awak dia bukan Islam. Tak ada, dia memang boleh sebab ada dekat bank Islam tu orang yang bukan Islam, dia memilih bank Islam. Mungkin dia suka dia punya cara faedah dia ke, dia memilih bank Islam. Mungkin mudah ke, mungkin dia punya rate tinggi ke. Boleh kalau orang bukan Islam nak buka walaupun nama bank Islam tapi boleh. Sebab kalau kita pergi dekat bank Islam kadang yang bukan Islam pun ada buat simpanan dekat bank Islam. Mungkin dia lebih selesa kat situ. Boleh tapi tabung haji tak boleh sebab dia memang dah cakap untuk orang dah 1,300 mesti ada buat pendaftaran ke haji. Tu tak ada. So tapi kalau bank boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau macam diorang suka ke bank Islam sebab bank Islam tu lebih kira tengok macam rate dia semua okey lah compare dengan yang bank conventional tu dia lebih tinggi. Yang kita tahu bank Islam tu investment dia kat mana, dia buat pelaburan tu kat mana. Jadi mungkin orang rasa baguslah kita guna bank Islam. Tapi kalau kita tengok rate dia kata bank Islam, sebenarnya bank Islam pun rate dia kata rendah. Tapi bila kita tengok kadar faedah dia pun tinggi juga sebenarnya. So sebab dia tu yang cabaran dalam perniagaan tu memilih sama ada nak ke buat yang simpanan ke bank Islam, kita nak gunakan perniagaan tu menggunakan perbankan Islam ataupun kita nak gunakan perbankan konvensional. Tu pun cabaran juga. Nak buat pilihan mana yang satu yang lebih baik. Sebab tu bila kita bekerja, kalau kita nak buat bank pun, dia bukan semua bank yang boleh kita buat untuk bank gaji ke apa. Dia akan cakap kita nak guna yang ni. Dia akan mentionkan sebab dia ada buat pilihan sendiri sebab dia nak bayar gaji pekerja tu.